Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia sahabat saya Ustaz Arif Alwi, rakan karib. Dan lama berpisah, kita semakin tinggi, dia semakin panjang, semakin melebar. Tuan Imam, tuan pengurusi masjid, para jemaah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi Ustaz Arif menyebutkan saya buka sekolah di PD. Tapi sebenarnya saya orang sini. Saya orang Kampung Kota Matang Pasir. Dan sebenarnya hari ini saya nak membawa kepada tuan-tuan satu kuliah yang saya dah bawa ke Muatar Tempat, iaitu kuliah kefahaman Al-Quran. Satu usaha yang saya dan rakan-rakan lain usahakan untuk membawa Al-Quran ini kepada masyarakat yang tidak belajar bahasa Arab, yang tidak belajar khusus dalam bidang agama, tapi mereka berminat untuk memahami 30 juzuk Al-Quran. Dan sebenarnya saya baru pulang saya daripada Kemaman, dalam satu kembaran yang cukup lama jugalah, dalam masa 5 hari, 4 hari, dengan 12 kuliah, membawa kuliah kefahaman Quran kepada orang Kemaman. Dan alhamdulillah sambutan sangat luar biasa. Dan sebelum ini juga saya bawa ke Johor Bahru beberapa kali. Yang terakhir kita bawa dan mereka minta lagi untuk kuliah seperti ini. Dan mungkin bulan 4 saya terpaksa ke sana pula, tetapi dengan buku yang baru. Jadi ini menunjukkan kepada kita sebenarnya orang awam mereka mahu memahami Al-Quran, tetapi tak tahu bagaimana nak faham. Al-Quran datangkan dalam bahasa Arab, kita baca setiap hari. Tetapi kita bercakap bahasa Melayu, berarti kita tak faham apa yang kita baca. Paling aneh ialah dalam bidang penerbitan, kita tidak ada tafsir Al-Quran yang dihasilkan oleh orang Melayu Malaysia kita. 30 juzuk khas, yang moden ini. Yang lama kira lain, ini yang moden. Sedangkan kita lihat orang Indonesia boleh sangat berbangga dengan Hamka. Dia menulis Tafsir Al-Azhar, satu kitab tafsir yang sangat luar biasa, kerana ia berkaitan dengan Nusantara, berkaitan dengan kedudukan dekat dengan kita, yang tidak ada dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh orang Arab. Mereka bangga dengan Hamka. Demikian juga Singapura, negara yang cukup kecil, orang Islam tak ramai, mereka boleh bangga juga tuan-tuan. Mereka ada kitab tafsir 30 juzuk ditulis oleh orang Melayu Singapura, namanya Amrul Asir. Kitab tafsir Amrul Asir 30 juzuk. Dan di Malaysia kita tidak ada. Sedangkan tuan-tuan di negara Arab, Mesir dan sebagainya, mereka orang Arab, mereka bercakap Arab, maknanya baca Al-Quran tak banyak sedikit mereka faham. Tetapi setiap tahun mereka menghasilkan tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Berarti orang Arab pun perlukan tafsir untuk memahami Al-Quran. Kenapa orang kita yang tak faham bahasa Arab tiba-tiba tidak ada kitab tafsir? Lebih malang, kitab tafsir yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu atau dibawa daripada Indonesia sukar untuk dijual. Itu pandangannya. Sebab saya bidang penerbitan, saya penulis, dan ini buku saya yang ke-67 ataupun 66, wallahualam, saya tak ingat. Dan dalam penerbitan itulah keadaannya. Orang Malaysia tidak mahu membaca tafsir Al-Quran. Dan saya memikirkan perkara yang cukup lama. Apakah orang awam kita tidak membaca Al-Quran, tidak mahu memahami Al-Quran? Sedangkan orang Melayu membaca Al-Quran setiap hari, melakukan Al-Quran. Kita belajar tajwid Al-Quran ini daripada kita muda sampai kita berusia. Tak habis-habis mat adik li sukun, tak habis-habis dengan mat asli dan sebagainya. Bila nak faham Quran? Dan kalaulah kita mahu memahami bahasa Arab dahulu, baru nak faham Al-Quran, insya-Allah sama ada cikgu kita mati dulu atau kita jalan dulu. Kenapa? Kerana belajar bahasa Arab sukar. Saya mengajar bahasa Arab di sekolah saya. Anak-anak yang muda itu pun merasa berat. Bagaimana kalau orang awam yang lebih dewasa, yang masa tidak ada? Tentu sukar. Maka kerana itulah saya cuba melahirkan apa yang saya sebut sebagai kefahaman Al-Quran. Ini buku yang pertama saya hasilkan, mengandungi 4 surah sahaja. Tetapi saya berhasrat untuk meneruskan penerbitan ini. Mungkin 15 tahun akan datang, akan habis 30 juzuk Al-Quran. Kitab yang cukup ringkas, yang saya baca banyak dan tafsir-tafsir dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan sebagainya, saya rumuskan dengan bahasa yang mudah supaya orang awam boleh baca buku ini dengan mudah dan boleh faham. Buku ini tuan-tuan kena beli lepas ini.
Dan tuan-tuan kena baca dalam masa 3 hari, tak boleh lebih. Kenapa tak boleh lebih? Kerana saya tulis buku ini dalam masa 3 hari, termasuk layout. Layout saya buat sendiri, bergambar seperti ini. Mana ada tafsir bergambar kan? Susah nak dapat. Maka saya mahu orang awam lihat Al-Quran itu bergambar, ada warna cantik, barulah kita boleh faham. Terutama berkaitan dengan benda-benda yang memerlukan gambar, seperti saintifik dan sebagainya. Maka buku ini saya hasilkan 3 hari, dicetak sendiri, diedarkan sendiri, di kedai buku tidak ada. Dan insya-Allah saya dah usaha untuk buku yang kedua, dengan harapan dalam masa 15 tahun mungkin, kalau nyawa saya panjang, saya boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran khas untuk orang Malaysia. Lepas itu mati pun tak apa dah. Dan baru ni seorang penulis yang cukup terkenal, Ustaz Abdullah Al-Qari, menulis lebih 300 buku, meninggal dunia dalam usia 70 lebih. Kemalangan balik daripada solat subuh. Cukup hebat. Dia 300 buah buku. Saya tak sampai 100 lagi. Macam mana dia tulis? Cukup inspirasi. Jadi pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk memilih satu surah, iaitu surah Al-Qalam. Legasi akhlak Rasul yang mulia. Jadi dalam membahaskan surah-surah seperti ini, saya cuba memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan hidup kita. Dan saya pilih surah Al-Qalam ini kerana dia berkaitan dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Islam pada hari ini. Baik, kita lihat pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, demi pena dan apa yang mereka tulis. Kita melihat ayat ini Allah mendatangkan nun, iaitu disebut dalam bahasa Arab sebagai huruf muqata'ah, iaitu huruf terpotong-terpotong yang tidak ada makna. Nun masuk apa? Tidak ada. Yasin masuk apa? Alif lam mim, alif lam mim ra. Orang Arab tidak pernah sebut seperti ini. Tidak ada siapa yang bercakap qaf, tidak ada. Jadi ini adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan, menunjukkan bahawa Al-Quran bukan ditulis oleh orang Arab, oleh Rasulullah atau orang lain, tetapi datang daripada Allah, dan para mufassir tidak menterjemahkan nun ini apa dia. Kemudian dalam ayat yang sama Allah kata wal qalami, demi pena. Dalam banyak ayat Quran, terutama dalam surah Makkiyah, Allah bersumpah dengan banyak perkara. Allah bersumpah walail, demi malam, wasyam, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Sebenarnya Allah tidak bersumpah dengan semua benda ini, tetapi Allah sebenarnya bersumpah dengan diri dia sendiri. Demi aku Tuhan yang telah menjadikan siang dan malam, demi aku Tuhan yang telah menciptakan matahari yang cukup hebat. Maka dalam ayat ini Allah bersumpah dengan nama Allah, dengan nama dia sendiri. Demi aku Tuhan yang telah menciptakan pena sebagai alat untuk menyampaikan ilmu dalam masyarakat, dan apa yang mereka tulis. Kerana itu perkataan qalam dalam surah ini, saya lebih cenderung untuk menyatakan ia maksudnya qalam dan maksud pena, seperti dalam surah Al-Alaq. Jadi Al-Qalam ini, surah ini sangat istimewa kepada saya kerana dia melibatkan dua perkara yang saya minat. Pertama, saya ada seorang penulis, 67 buku, 2 buku dalam proses pembuatan. Saya editor, saya layout artis, buat semua sendiri, 2 buku sendiri semua. Jadi dalam penulisan buku, kita melihat bagaimana di Malaysia sendiri, kita sebenarnya industri pembukuan sedang merosot dengan sangat teruk. Dan apabila masyarakat kita tidak membaca, berarti dalam masa 10 tahun, 20 tahun lagi, kita melahirkan generasi yang bodoh, yang boleh diperkotak-katikkan, yang boleh diubah suai ikut siapa yang bijak. Kerana itulah masyarakat Islam suatu masa dahulu membaca Al-Quran, mereka memuliakan ilmu. Melalui pena, melalui penulisan, ilmu disebarkan sehinggakan masyarakat Islam suatu masa dahulu mencipta ketamadunan ketika Barat masih berada dalam zaman kegelapan. Ini ada contoh manuskrip yang diambil, yang ditulis oleh orang-orang Islam dahulu, menceritakan tentang perubatan, tentang anatomi tubuh, menceritakan tentang falak dan sebagainya. Sedangkan dalam masa yang sama, orang Barat, orang British belum ada tamadun lagi. Mereka hidup seperti haiwan, berperang, dan mereka tidak ada yang boleh membaca. Dalam masa yang sama, Islam membina ketamadunan ilmu dengan membina maktabah Baitul Hikmah di Baghdad dan banyak lagi. Kerana Al-Quran jugalah orang Islam memandang ke langit, dan mereka telah pun mengira bintang-bintang di langit ketika orang Barat belum ada apa-apa lagi. Dan kesannya kita lihat
orang Islam melahirkan terlalu ramai ulama, yang ulama-ulama inilah membentuk peradaban yang ada pada hari ini, bukan orang barat. Dan kita lihat contohnya dalam gambar ini sebagai ulamanya, yang di belakang tu adalah Maryam Astrolabe, Maryam Astrolabi, istilah diberikan pada dia. Yang dia pegang bulat itu bukan pinggan. Jangan ingat orang perempuan zaman tu masak saja, tak. Dia ialah pencipta astrolabe, seorang anak dara. Astrolabe ialah satu alat yang bulat yang tujuan dia ialah untuk mengukur kedudukan bintang-bintang di langit. Tuan-tuan boleh gambarkan zaman ketika orang perempuan di barat dilayan seperti haiwan, wanita Islam di Andalusia telah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tinggi. Siapa kata perempuan tempatnya di dapur semata-mata? Islam tak pernah ajar seperti ini. Pada masa yang sama, di barat orang barat membahaskan perempuan ini manusia ataupun binatang. Maka wanita di negara barat dilayan seperti haiwan untuk puaskan nafsu, untuk bekerja untuk orang lelaki, dan mereka dilayan lebih teruk daripada haiwan. Kerana ilmu jugalah orang Islam telah pun melukis peta dunia termasuk tanah Melayu. Ini tanah Melayu suatu masa dahulu. Orang Islam telah pun lukis. Orang Islam telah menjajah seluruh dunia ketika orang Eropah tak berani berlayar lebih jauh kerana mereka menyangkakan bahawa bumi ini seperti meja. Jangan berlayar terlalu jauh. Kalau berlayar terlalu jauh, pop, terjatuh. Nanti hilang. Itu fahaman orang barat yang kita sangka mereka moden. Mereka orang bodoh ketika itu. Bahasa Inggeris yang kita banggakan pada hari ini hanya dituturkan di kampung-kampung. Inggeris ialah bahasa kampung. Bahasa ilmu ialah bahasa Latin, bukan bahasa Inggeris. Hari ini kita belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kononnya untuk boleh sains dan matematik mesti cakap Inggeris. Dan kita lihat ulama Islam membentuk keilmuan yang cukup luar biasa, dan semua inilah yang akhirnya membentuk dunia pada hari ini. Ini Andalusia. Kita lihat sebahagian Andalusia ataupun Spanyol pada hari ini masih menggunakan nama-nama Arab. Kerana asalnya Arab, 500 tahun Empire Andalusia musnah begitu sahaja. Isabel menaluki Andalusia dan dia bersumpah selagi ada orang Islam di Spanyol ini, di Andalusia ini, dia tidak akan mandi. Itu dia lagu Isabella kita duduk nyanyi dulu kan waktu muda. Ustaz Adik mesti ingat. Dia boleh nyanyi sekali. Kan Isabella, itulah Isabella pembunuh orang Islam Andalusia. Sehingga kan kita tengok Spanyol pada hari ini seolah-olah tidak ada kesan Islamnya, dimusnahkan sepenuhnya. Tapi kita tengok pelakon-pelakon Spanyol, cuba tengok rupa dia macam mana. Tak macam orang British. Rambut dia hitam lebat, kan, keningnya tebal, mata dia hitam cantik. Kan, kerana dia telah bersama dengan orang Arab, kacukan dengan orang Arab. Kerana itu juga di sana terdapat satu muzium yang cukup istimewa. Muzium tempat penyiasaan orang Islam. Semua peralatan disediakan dalam tu ditunjukkan dengan bangganya. Seorang rakan saya kebetulan melawat tempat tersebut dan mereka tak tahu dia Islam. Sebab dia pergi untuk menyertai pertandingan matematik bersama dengan seluruh dunia. Dimasukkan ke dalam muzium ini, dibentangkan macam mana ada tengkorak pada roda yang bulat besar ini. Tengkorak orang Islam dan masih belum dibuang. Macam-macam bentuk penyiasaan dan mereka menyebutnya dengan bangga. Lihat bagaimana kami menghapuskan orang Islam di Andalusia. Orang Islam dan orang Kristian termasuk Yahudi melarikan diri ke Turki dan membentuk Osmaniyah, Turki Osmaniyah di sana, empire yang berikutnya. Jadi kita lihat sebelum itu Islam telah berkembang sehingga kan universiti yang pertama dibina di dunia berada di Morocco pada hari ini, Maghribi. Dan paling menarik ialah pengasas universiti ini adalah seorang perempuan, anak dara. Nama dia Fatimah. Dia mewarisi harta yang banyak daripada ayahnya yang kaya, dan dia gunakan semua duit kekayaan itu untuk membina sebuah universiti pertama dunia. Dan universiti-universiti yang dibina kemudiannya semuanya universiti orang Islam ketika orang barat belum ada pendidikan lagi. Sebab itu dalam Oxford, Universiti Oxford suatu masa beberapa tahun lepas mengadakan satu pameran tentang sejarah penubuhan Oxford. Maka mereka pamerkan semua kitab-kitab yang pernah dipelajari dahulu di Oxford ketika dia mula buka, termasuklah kitab-kitab dalam bahasa Arab.
menunjukkan bahawa orang barat menimba ilmu daripada Andalusia, orang Islam, dan mereka bawa ke barat. Kita lihat Universiti Al-Azhar, tempat saya belajar ini, dan sampai sekarang masih ada, dan saya sedang usahakan seboleh mungkin menghantar seramai pelajar kita untuk belajar di universiti tertua ini. Kita melihat dalam bidang pembukuan, ini tajuk-tajuk yang cukup menarik ini, malangnya bukan dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Indonesia. Ini lawatan saya ke Jakarta, melihat syurga ilmu di sini. Mereka mencetak buku yang sangat banyak, ilmiah. Buku-buku bahasa Inggeris, bahasa Arab diterjemah dengan sangat banyak. Mempunyai bilangan kamus yang cukup luar biasa. Di Malaysia ini tidak ada. Saya pergi ke sini dan inilah syurga bagi saya. Tapi malang di Malaysia ketika ini, apa yang berlaku ialah buku-buku terpaksa dilelong, tuan-tuan. Saya dulu bekerja dengan Telaga Biru, saya bekerja dengan PTS sebagai pengurus, saya bekerja dengan PSN, dan saya ada syarikat sendiri. Kita berada dalam bidang ini cukup lama. Hari ini buku-buku yang suatu masa dahulu PTS boleh mengeluarkan sebulan 30 buku baru. Hari ini nak mengeluarkan sebulan 3 buku pun terketa-keta, takut tak laku. Kenapa? Kerana jualan buku di Malaysia merudum dalam masa 5-6 tahun ini. Berarti bila merudum, penerbit tak berani mencetak buku dan penulis pun tidak lagi menulis buku baru. Berarti kita tidak ada buku baru yang baik, menyebabkan 10 tahun, 20 tahun lagi kita melahirkan masyarakat yang tidak mahu membaca, atau lebih tepat masyarakat yang bodoh. Ini yang kita lahirkan. Ini besarnya buku. Sebab itu dalam surah Al-Qalam ini memberatkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan kita lihat kesan-kesan bagaimana orang barat yang menimba ilmu daripada orang Islam, mereka masih kekalkan ciri-ciri yang utama. Apa dia? Ini seorang pelajar Inggeris, seorang paderi, belajar di Andalusia, dia balik, dia masih memakai serban. Begitu juga dengan ulama hebat ini, orang Inggeris, bukan Islam, tetapi dia memakai serban sehingga hari ini. Kenapa pemakaian serban ketika itu bukan untuk ke masjid hari Jumaat? Pakai serban, orang yang pakai serban ialah orang yang mengajar sains dan matematik dalam makmal. Sebab itu pakai serban adalah satu kemuliaan ketika itu. Dan serban dan jubah sampai hari ini kita lihat masih digunakan ketika pelajar selesai belajar. Kita melihat satu khazanah yang cukup hebat dihasilkan oleh orang Islam. Al-Manazir, kitab yang ditulis oleh Al-Hasan Ibn Haytham. Orang pertama yang menemui bagaimana manusia melihat. Dulu orang percaya bahawa kita melihat dengan mata kita keluar cahaya. Ibn Haytham yang membuktikan bahawa sebenarnya cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya ini, lampu ini kena pada pakaian saya, melantun masuk dalam mata tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak baju saya warna apa. Dia yang mula mengasaskan bagaimana kita melihat, dan kemudian mengasaskan cermin mata yang kita pakai pada hari ini. Dia mengasaskan kamera yang diperolehinya ilham ini ketika dalam penjara. Dia adalah dekan di Universiti Al-Azhar yang mengajar ketika itu bab fizik. Universiti Al-Azhar mengajar fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Maka dia menghasilkan kamera yang pertama, teropong dan sebagainya. Ini ilmu yang dibentuk oleh orang Islam melalui Al-Quran. Maknanya mereka tidak baca Al-Quran begitu saja. Mereka mengambil iktibar. Itu orang Islam di Andalusia dan sebagainya. Bagaimana dengan di Malaysia? Ini ialah tempat yang saya melawat di Fatani ataupun Thailand. Tapi sebenarnya Fatani, kerajaan Islam Fatani. Ini ialah satu tempat sedang dibina sebuah muzium manuskrip Islam, dibiayai sepenuhnya oleh Turki. Kenapa? Kerana Turki menemui banyak manuskrip yang ditulis oleh orang Melayu yang cukup bernilai, yang orang kita kadang-kadang bakar begitu saja. Kenapa? Tok Wan meninggal dah, dia tak tahu kitab tu kitab apa, dia bakar. Sedangkan nilai untuk kitab-kitab ini sangat luar biasa. Orang Barat mengejar kitab-kitab ini, dan Alhamdulillah Turki bina sebuah museum dan mereka mengumpulkan manuskrip-manuskrip ditulis oleh orang Melayu. Tuan-tuan boleh lihat teknologi yang dibina oleh orang Melayu. Cuba tengok kertasnya, berusia ratusan tahun, masih elok. Tengok dakwatnya yang berwarna, tidak ada yang rosak. Menunjukkan orang Melayu Fatani telah mempunyai teknologi untuk membuat kertas dengan kualiti yang lebih baik daripada Eropah. Mereka kaji kertas ini. Tidak ada pokok yang di tempat lain, melainkan di Fatani sahaja. Boleh bertahan sehingga 400 tahun.
Sedangkan kertas Eropah hanya boleh bertahan 200 tahun. Mereka juga mempunyai ilmu kimia yang cukup tinggi sehingga boleh menghasilkan dakwat seperti itu. Dan berwarna beratus tahun. Tapi dakwatnya masih tidak rosak. Ini satu benda yang cukup luar biasa. Dan Turki membawa pulang manuskrip ini ke Turki untuk dibaik pulih dan dikembalikan ke Fatani. Saya pergi ke sana, saya minta, walaupun muzium belum buka lagi, saya minta dekat Baba yang menjaga pondok anak ayam di situ, boleh tak saya nak tengok sebahagian manuskrip yang ada. Sebab kita nak tahu apa yang orang Melayu tulis dahulu. Ini adalah ilmu tentang arah angin, tentang pelayaran. Ini adalah ilmu tentang agak apa tu? Bagaimana menghasilkan keris yang paling kuat. Bagaimana aloi-aloi digabungkan untuk menghasilkan besi yang kuat. Ini bukan ilmu yang rendah, ilmu yang cukup tinggi. Berarti sains matematik telah pun datang ke negara kita lama sebelum penjajah datang. Sebab itu seorang tokoh, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama Melayu yang cukup hebat, imam dan juga khatib pertama di Masjidil Haram. Orang Melayu, tuan-tuan. Berarti dia semayang mazhab Syafi'i di belakangnya seluruh dunia, bangsa seluruh dunia. Imamnya adalah orang Melayu. Punya hebat. Orang Melayu ini sampai ke orang Melayu sendiri tak kenal siapa dia. Siapa pernah dengar Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Orang Minangkabau. Saya pergi cari dia. Bukan cari dia meninggal. Cari jejak dia, keturunan dia, tempat lahir dia di mana, dan kami temui manuskrip yang cukup banyak yang diberikan oleh keturunan dia. Ini manuskrip ditulis dalam bab matematik, alam hisab. Yang manuskrip ini dirampas oleh Belanda, kami dapat balik, ditunjukkan. Rakan saya seorang pensyarah matematik UPM buat kajian. Buku ini ada dua versi, ada versi dalam tulisan Jawi dan ada versi dalam bahasa Arab. Dia kaji, dia kata apa yang terkandung dalam kitab ini adalah sama tarafnya dengan silibus universiti yang ada pada hari ini. Dan kitab ini diajarkan di Masjidil Haram. Berarti matematik, falak dan sebagainya telah diajarkan di pondok-pondok sebelum penjajah datang lagi. Kalau tidak, tok wan kita dulu, moyang kita dulu nak tentukan masuk maghrib, masuk isyak, nak tengok apa? Kan? Nak tengok takwim. Takwim tidak ada waktu itu. Berarti mereka semua, para ulama dahulu menguasai ilmu falak, ilmu matematik yang cukup tinggi. Barulah mereka boleh buat pengiraan. Bila berlaku gerhana, bila sambut raya, sambut Ramadan dan sebagainya. Menunjukkan ilmu mereka cukup tinggi. Tetapi bila barat datang, penjajah datang, mereka sekulakan ilmu ini dan kita menyangka matematik, sains dan kemodenan ini datang daripada barat. Maka kita bercakap bahasa Inggeris untuk belajar matematik dan juga sains kerana menyangka itulah bahasa ilmu. Di sekolah saya, di Port Dickson, kami belajar sains, kami belajar matematik, geografi, sejarah, tapi dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Bahasa Arab, tuan-tuan. Lagi canggih. Kan? Apa kelas bahasa Inggeris? Kemudian kita tengok dalam ayat yang berikutnya, Allah kata, "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun." Allah kata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhan engkau bukanlah orang gila sebagaimana yang disangkakan oleh orang lain. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, sebaliknya engkau diberikan ganjaran yang cukup banyak. Jadi gelaran orang gila kepada para rasul, kepada para ulama adalah gelaran yang cukup biasa sepanjang zaman. Kenapa? Kerana mana-mana ulama, mana-mana rasul datang dalam suatu masyarakat, dia akan bercanggah dengan budaya masyarakat tersebut. Nabi Syuaib AS diutuskan pada Madian. Yang mereka ketika itu mengamalkan penipuan dalam perniagaan, melakukan riba, melakukan rasuah dan sebagainya, melakukan penipuan pembangkang dan sebagainya. Tiba-tiba muncul Nabi Syuaib berkata, jangan tipu dalam perniagaan. Pelik Syuaib ni. Kalau tak menipu, macam mana nak untung? Kan hari ni pun sama juga. Tak rasuah, macam mana nak untung? Kan? Tak ada bunga, macam mana nak untung untuk perniagaan? Riba kita ubah perkataan jadi faedah, jadi bunga. Tak, itu riba. Tulis perbankan tanpa riba, bukan tanpa faedah. Siapa nak buat pembangkang tanpa faedah? Tak ada faedah. Demikian juga Nabi Lut AS diutuskan pada satu puak yang mereka ini melakukan hubungan seksual secara terbuka, LGBT, perzinaan. Rumah-rumah perzinaan mereka seperti gerai di tepi jalan. Satu dokumentari barat yang buat kajian di tempat ini, mereka dapati tempat ini penuh dengan pelacuran.
Berarti dalam masyarakat mereka, siapa yang tidak berzina, dia pelik. Siapa yang tidak LGBT, gay dan sebagainya, dia pelik. Tiba-tiba datang Nabi Lut AS berkata, jangan buat begitu, kahwin dengan anak perempuanku. Apa mereka kata ke Nabi Lut? Engkau terlalu suci dan halau daripada tempat ini. Sewaktu semua Nabi datang dalam masyarakat menyatakan benda yang bercanggah demi kebenaran. Dan para ulama pun sama juga. Kerana itu kadang-kadang ulama dicerca, dihina dan sebagainya. Itu sebahagian daripada asam garam. Sunnah untuk perjuangan Islam ialah kita dianggap gila. Buka sekolah gila seperti saya, umur 10 tahun, 13 tahun sudah boleh baca kitab Arab tanpa baris. Sudah berada di Mesir hari ini. Anak saya 14 tahun sudah ada di Mesir. Kerana mereka boleh membaca kitab Arab tanpa baris, boleh bercakap Arab. Dan hari ini mereka berada bersama dengan orang di seluruh dunia dalam kelas. Mereka baru usia 13 tahun, 14 tahun. Cucu kita 13 tahun, 14 tahun, dia buat apa sekarang? Mereka sudah berada di Mesir. Tak fikir nak balik pun. Tadi hantar mesej kat saya, kenapa? Mesir, Kairah banjir. Saya kata, macam mana Kairah boleh banjir? Punya pelik tuan-tuan. Zaman saya Kairah, hujan setahun sekali. Itu pun tak lebat. Tak ada hujan. Hari ini Kairah banjir. Menunjukkan dunia kita itu memang cacat merbak dah. Dah hancur dah. Macam mana tempatnya padang pasir tiba-tiba boleh banjir. Banjir yang dahsyat pula tu. Mereka seronok sebab apa? Cuti. Sekolah bagi cuti. Boleh rehat di rumah. Kenapa penat? Pengajian, bayangkan, keluar rumah pukul 7 pagi. Kelas pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kelas 6 jam. Habis kelas, pukul 2, pukul 3 tuition. Pukul 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 jam tuition. Pukul 9 baru balik rumah. Usia baru 13, 14, 15 tahun. Ini pelajar kita yang kita hantar ke Mesir. Bukan main-main. Dan mereka relax saja. Kenapa? Sebab di sekolah kita dah belajar sehari 10 jam. Atau 12 jam. Jadi pergi sana relax. Penat, tapi mereka boleh hadapi. Dan inilah yang kita masukkan, yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Islamofobia. Orang bukan Islam ataupun orang Islam yang liberal mau beranggapan bahawa Islam, orang yang bawa Islam sebagai mereka yang pengganas dan sebagainya. Pelik tuan-tuan. Seluruh dunia orang Islam ditindas, dibunuh di India, di China. Tiba-tiba kita yang pengganas. Cukup tak logik. Malah Islamofobia kita terpaksa hadapi di negara kita sendiri. Apa saja yang Islam suruh mereka tak mahu buat, dan apa saja yang Islam kata jangan buat, mereka suruh buat. Jangan halang LGBT, tutup sekolah-sekolah agama, tutup institusi agama dan sebagainya, dan mereka menghalalkan apa yang haram. Apa logik dia? Orang Jepun minum arak pun boleh maju. Yang dia tak fikir yang maju tu orang Jepun yang tak minum arak, yang minum arak tak maju pun. Kalau nak tiru orang Jepun pun, tiru sebab mereka rajin bekerja. Kenapa tiru time mereka minum arak? Kempen supaya ubah solat Jumaat menjadi Sabtu. Kenapa? Ganggu orang bekerja. Sampai ke tahap itu. Dan mereka beranggapan Islam sebagai satu penyakit. Kenapa? Allah bagi tahu awal-awal lagi surah As-Saff. Yuridu an liyudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka cuba memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh semua orang kafir. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang paling agung. Dan inilah intipati dalam Islam. Orang bukan Islam, jiran kita yang Cina, yang Buddha, yang Hindu dan sebagainya, mereka tak baca Quran. Kan? Kita baca Quran pun tak faham, apatah lagi mereka. Tapi mereka melihat kita sebagai orang Islam. Berarti yang membawa Islam adalah diri kita sendiri. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW dibawakan dengan akhlak yang paling mulia. Tuan-tuan boleh bayangkan Nabi Muhammad dan para sahabat dihina, ditekan, diseksa, dibunuh di Mekah. Dan suatu masa ketika baginda Rasulullah berpindah ke Madinah, membentuk sebuah kerajaan Islam Madinah yang pertama, dan baginda Rasulullah sebagai Perdana Menteri atau Presidennya mempunyai kuasa ketenteraan yang kuat. Dia balik kembali ke Mekah, bertemu dengan semua orang Mekah, orang Quraisy yang pernah menyeksa orang Islam. Agak-agak apa nak buat? Kalau kita lah, kan, orang yang pernah buat dajjal kat kita, tu dia bahasa perhati, boleh cakap bahasa utara. Kalau tidak pergi ke Johor, nak kontrol cakap. Habis kita usah orang utara, kena orang utara juga, mana boleh nak lari.
Kan, duk makan kari hari-hari. Kan? Cakap utara juga, tak kira. Ustaz Azhar Idrus pun boleh. Cakap bahasa dia, kita pun boleh. Di hadapan dia sekarang orang Quraisy yang telah buat kezaliman kepada dia. Apa Nabi Muhammad nak buat? Dia kata, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ma taruna anni fa'ilun bikum. Agak-agak kan, aku nak buat apa kepada kamu? Mereka kata, qalu khairan, buat baiklah kot. Akhun karim, engkau adalah seorang saudara yang baik. Wa ibn akhin karim, engkau anak pada saudara kami yang baik. Lalu Rasulullah berkata, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas, tanpa ada balas dendam. Inilah akhlak baginda Rasulullah yang diwarisi oleh semua para sahabat sampailah ke hari ini, menjadikan Islam sebagai satu agama ataupun umat yang paling berakhlak. Demikian juga Nabi Yusuf AS, kita lihat macam mana sejarah, dia cuba dibunuh oleh abang sendiri. Dan bila dia berkuasa, menjadi raja, menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan, menjadi Menteri Dalam Negeri, menguruskan tentera dan sebagainya, dan hari ini abang-abang dia yang cuba bunuh dia berada di depan dia. Kamu kenal tak aku siapa? Akulah Yusuf. Oh, kamu Yusuf rupanya. Takut abang dia. Apa dia kata? Qala la tasdiba alaikum ayyam yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jangan risau, hari ini Allah telah mengampunkan kamu, memaafkan kesalahan orang lain yang buat kepada kita. Ada sifat orang Islam yang tidak ada pada orang lain. Orang buat kita macam-macam, fitnah kita dan sebagainya, tiba kita boleh maafkan dia. Kerana itulah Nabi Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kerana akhlak inilah orang bukan Islam serena dengan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh mu'arikh Fransi, seorang pakar sejarah Perancis, Christopher Labun. Dia kata, wa idza ma qisas qimatul rijal bi jalil a'malihim kana Muhammadun min a'zam man arifahum at-tarikh. Dia kata, kalau dinilai tentang kemuliaan seorang manusia itu dengan apa yang telah dilakukan, yang akhlaknya, dia kata Nabi Muhammad adalah manusia paling agung yang pernah diketahui oleh sejarah. Wa akhadha ba'd ulama al-ghab yansifuna Muhammadan ma anta asl ad-dini a'ma basair mu'arrikhina katsirin al-i'tidaf bi fadli. Sebaliknya sebahagian ulama barat, mereka ini dibutakan dengan ta'assub, dengan bias kepada Nabi Muhammad, sebab itu mereka tak iktiraf kelebihannya. Kita nak azan dulu ke apa? Kata yang nak main azan. Apa Afi? Tak ada ya? Kemudian seorang sastrawan Inggeris bermasyhur, dia kata apa? Lamma qara'tu dina Muhammadin asastu annahu dinun azimun. Apabila aku mengkaji tentang agama Muhammad ini, saya merasakan bahawa inilah agama yang paling agung. Wa a'taqidu anna al-hadza dinul azim sayusawidu 'alama zata yawmin qaribin maqbal izama wajida fursa li intisarih. Dia kata, saya yakin bahawa agama yang agung ini akan menguasai alam suatu masa nanti yang sangat dekat, sekiranya diberikan peluang untuk dia tersebar dengan luas. Dan kerana itulah Michael Hart, seorang penulis yang mengkaji tokoh dalam sejarah dunia, meletakkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh kepada dunia pada hari ini. Buku ini menyebabkan kemarahan Vatikan kerana meletakkan Nabi Isa nombor 2, Nabi Muhammad nombor 1, walaupun ini buku ditulis oleh orang bukan Islam, tapi dia sangat-sangat ikhlas dengan ilmu dia. Kerana akhlak ada, Islam tersebar ke seluruh dunia sampai ke tanah Melayu, dan sampai ke hari ini. Dan hari ini kita lihat ketika negara-negara Islam dimusnahkan, Syria dimusnahkan, Libya dimusnahkan, Iraq dimusnahkan, orang barat musnahkan negara Islam, tetapi Islam tetap bangkit. Bangkit di mana? Di negara barat sendiri. Sangat mengagumkan bagaimana orang Islam berpindah ke barat dan orang Islam dilihat sebagai satu komuniti yang sangat-sangat mulia dan sangat dihargai. Satu artikel ditulis dalam bahasa Inggeris, seorang wartawan Jerman, dia catatkan kedatangan orang Islam ke Jerman adalah satu kelebihan yang cukup besar. Kenapa? Kerana pendatang daripada Syria ini, daripada negara Islam ini, datang dalam keadaan mereka ialah pakar dalam bidang masing-masing. Mereka ada pensyarah, engineer, doktor dan sebagainya. Mereka datang ke Jerman seperti seolah-olah Jerman mendapat pakar-pakar yang cukup hebat daripada negara luar. Kemudian mereka juga melihat, dia buat kajian, bahawa anak-anak lelaki, remaja, orang lelaki di Islam di Jerman
sangat-sangat dihargai dan menjadi buruan kepada anak gadis Jerman. Kenapa? Kerana lelaki Islam tidak berzina. Lelaki Islam tak minum arak, tak pukul perempuan. Mereka bila berkahwin, mereka bertanggungjawab kepada keluarga mereka. Bekerja keras untuk cari duit dan sebagainya. Menghormati orang tua dan sebagainya. Menyebabkan orang Jerman, perempuan Jerman berkahwin dengan orang lelaki Islam kerana akhlak mereka. Sebab akhlak orang Jerman yang remaja dan lelakinya tidak ada. Maka berlakulah perkahwinan dan Islam berkembang dengan sangat luas. Dan kita lihat pada hari ini masjid-masjid terbina dengan sangat banyak. Gereja pula yang telah dilelong, dijual kerana tidak ada orang. Tuan-tuan lihat di Rusia dan sebagainya. Rusia sudah ada masjid yang cukup besar. Masjid yang cukup besar boleh menampung beribu orang pun. Bila buat sembahyang Jumaat, sembahyang raya dan sebagainya, melimpah ke jalan. Jalan terpaksa ditutup. Ketika orang Islam tidak mau lagi, orang Arab tidak mau, orang Melayu tidak mau pada Islam, Islam bangkit di Barat. Dan orang Barat, tuan-tuan, tak sama dengan orang kita. Mereka perlu Islam dan mereka mau kuasai bahasa Arab. Saya di Mesir dahulu tinggal serumah dengan seorang Briton. Nama Islam dia Mustafa. Kahwin dengan orang Melayu, Kedah. Dapat anak, apa nama? Nabila ke? Cantik, cukup cantik. Dia rambut blond, dapat anak dia. Hitam tak, blond tidak. Cantik, cukup cantik. Dia ambil cuti setahun untuk pergi ke Mesir sebab nak faham bahasa Arab. Sebab dia kata kalau dia tak faham bahasa Arab, dia tak boleh faham Quran, dia tak boleh faham hadis. Dia boleh belajar. Dan kita lihat hari ini, golongan mu'alaf ini yang ilmu mereka lebih tinggi daripada kita. Sebab mereka tak dapat Islam warisan. Kemudian Allah kata dalam ayat yang berikutnya tentang golongan ini, fasatubsiru wa yubsirun, dan kamu akan melihat wahai Rasulullah, dan mereka juga akan lihat bi'ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang gila. Mereka kata Nabi Muhammad seorang rasul adalah gila. Maka Allah kata suatu hari nanti mereka akan tahu siapa yang gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, kerana Tuhan engkau lebih tahu siapa yang bersesat jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang mendapat hidayah. Dan kemudian dalam ayat ke-8 dan ke-9 Allah beri arahan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Apa Allah kata? Fala tuti'al mukazzibin, jangan kamu ikut kehendak orang yang mendusta ini. Wa'du la tudhinu fayudhinun, kerana golongan ini mereka sangat suka kalau orang Islam mengikut telunjuk mereka. Maka Allah kata lagi dalam ayat 10, wala tuti' kulla halafin mahin. Allah gambarkan sifat orang kafir ini sebagai golongan yang bersumpah tetapi mereka mendustai sumpah mereka. Hammazim masya'in binamim. Orang yang suka mencaci dan suka menyebarkan fitnah dalam golongan masyarakat. Mana'in lil khair. Ini sifat-sifat orang kafir yang Allah senarkan elok-elok. Apa dia? Mana'in lil khair. Mereka tak mau buat baik dan mereka tak suka orang buat baik. Mu'tadin asim, pendosa yang sangat banyak dosa mereka. Utulim ba'da dzalika zanim. Mereka ini istilah bahasa Al-Quran apa dia kata? Bangsa ini sampai kata seolah anak haram, Allah kata. Seolah tak bapa, punya biadab. Dan hari ini kita lihat mereka tak mau buat baik tapi mereka menghalang orang untuk buat baik. Mereka tak mau buka sekolah agama bagi cukup, mereka sekat kita untuk sekolah agama. Orang marah, media memainkan isu yang cukup besar, kan? Bila terbakar saja satu mahat tahfiz, tutup semua mahat tahfiz. Saya tak lupa, masih ingat kita di Maduk Azhar dulu. Saya dengan Ustaz Arif dengan Maduk Azhar dulu. Keluar berita seperti ini. Terbakar pondok Pak Ya dulu. Saya masih pelajar dulu. Saya membaca dan berita harian utusan bagaimana kecaman diberikan kepada sekolah-sekolah agama. Tutup semua sekolah agama. Dan benda yang sama dilakukan pada hari ini. Suruh tutup sebab satu terbakar. Kalau itulah logiknya, satu sekolah agama terbakar, tutup semua sekolah tahfiz, sekolah pondok, baik kita gunakan logik yang sama. Kalau hospital terbakar seperti ini, kenapa tak tutup semua hospital? Ini Kodai Zamba di UPM pernah terbakar, kenapa tak tutup? Universiti pun terbakar juga. Ini di mana ni? UM kah? Terbakar, kenapa tak tutup? Di Terengganu, minta maaf. UIA pernah terbakar, kenapa tak tutup? Kalau itulah alasannya. Tapi ini yang Allah sebutkan, mereka tak mau kebaikan dan mereka tak suka orang buat kebaikan. Maka dalam media ini disiarkan sepenuhnya. Bila berita tak baik tentang sekolah agama, disiarkan dengan sangat banyak.
Sedangkan benda yang sama berlaku di mana sahaja. Kes buli, kekejeraan, kecuaian, mana yang tidak berlaku? Semua berlaku. Di rumah pun kita boleh cedera juga. Kalau betul lah kes ini macam mana? Kalau ada satu kes buli di Mahat Tafiz misalnya, seperti yang berlaku baru-baru ini, tutup sekolah agama, ini tak selesai lagi kes ini. Kes buli berlaku di mana saja, itu hakikatnya. Tapi media diarahkan jangan siarkan apa yang berlaku di sekolah biasa. Siapa kata? Kawan-kawan media sendiri. Kami laporkan ustaz, tapi pengarang tak mau. Sebab kita mau laporkan, mesti laporkan tentang agama, berkaitan dengan agama. Sedangkan di sekolah biasa, kita lihat gangsterisme itu biasa saja. Sampai ke tahap tuan-tuan, punyalah masyarakat awam ini merasa sekolah tahfiz ini jahat, sampai ke tahap suatu masa pelajar saya pernah jatuh katil. Jatuh di belakang, jadi kepala dia terhempak ke lantai. Saya segera bawa ke hospital sebab ayah dia lambat dah sampai. Saya dan isteri bawa ke hospital Putrajaya. Scan, ada pendarahan. Suatu pendarahan. Saya tengok. Apa doktor tu kata kat saya? Dia tanya saja, pelajar ustaz ni kenapa ni? Saya kata jatuh katil. Apa dia kata kat saya? Betul ke jatuh katil ni ustaz? Entah-entah ustaz empuk dia ke dinding. Tu dia bahasa. Kita ni gegang penumbuk dalam Plaza Haulik. Tapi doktor ingat pelajar kita sakit ni. Dan pelajar yang jatuh ini dah baik semua, sekarang dah di Mesir. Ini kes yang berlaku ketika satu kes di mana seorang warden dikatakan merotan seorang budak yang kaki dia kena potong. Media hentam habis-habisan. Kemudian terbukti sakit sebab lain. Sebab media dia arahkan begitu. Sebab mereka takut terlalu ramai ibu bapa menghantar pelajar-pelajar ke sekolah agama, tahfiz dan sebagainya. Kajian dibuat dalam satu tahap. Kenapa selepas darjah 6 dan ambil UPSR kan ramai, ada jumlah tertentu. Kemudian masuk darjah 1 berkurangan 20 ke 40% daripada pelajar. Datang ke mana? Pergi ke mana? Rupanya masuk ke sekolah agama. Kerana ibu bapa sendiri tahu mereka nak sesuatu yang lebih baik. Di sekolah saya yang paling menarik ialah yang hantar anak ke sekolah agama adalah guru yang mengajar di sekolah biasa. Mereka mengajar orang lain tapi anak sendiri mereka tak letakkan sini. Sebab pendidikan, agama dan sebagainya itu lebih utama walaupun kita sangat naif kerana kes-kes seperti ini. Kerana dalam sistem pendidikan sekolah, akhlak tidak ada, agama tidak ada, walaupun ada hanya sedikit. Itu nama dia sekolah. Sekolah bukan bererti agama tidak ada. Saja agama ada. Kan? Saya pun SPM dulu tuan-tuan. Masuk sampai tingkatan 6. Sampai tingkatan 6 rendah di sekolah Keblah Batih tuan-tuan. Baca Al-Quran tak erti. Tuan-tuan boleh bayangkan. Jadi kalau saya marah dengan sistem yang ada, saya dah 11 tahun di sistem sekolah ini tak boleh baca Quran. Itu pun mujur lagi. Sahabat yang lain mengucap tak erti. Punya hebat. Sebab inilah sistem sekolah yang dibawa dalam masyarakat kita. Inilah penjajahan yang ditinggalkan kepada kita dan kita tak boleh hapuskan sumpahan berhala ini sampai ke hari ini. Dan kita pisahkan agama dengan kehidupan hari ini. Ada pelajar agama dalam subjek SPM, ada. Satu subjek agama, tuan-tuan bayangkan. Satu subjek agama, dalam dia ada apa? Fiqh. Fiqh ada berapa bab dalam fiqh? Kan? Tafsir, hadis, apa lagi? Akidah, semua masuk dalam satu subjek. Agaknya apa yang boleh diajarkan sangat? Sekadar untuk lulus faizah semata-mata. Dan akhirnya, sekolah-sekolah menjadi satu kelang untuk melahirkan pekerja semata-mata. Universiti pun sama. Dan ini dilihat oleh masyarakat barat, kesan pendidikan tanpa ada roh, tanpa ada agama. Dan mereka menulis buku seperti ini. Excellent without a soul. Cemerlang dalam akademik, tetapi mereka menjadi pekerja suatu hari nanti yang berbohong, yang menipu dan sebagainya. Mereka melihat pendidikan sekolah tidak lagi mampu melahirkan masyarakat yang baik. Khotbah tak dibenarkan dalam satu keadaan. Di sekolah saya, macam ni keadaan dia. Guru, ibu bapa bawa rotan untuk diberikan kepada saya. Suatu kata-kata hikmah daripada seorang ulama, dia kata la tahzan ala sibyan in duribu. Jangan rasa sedih kalau budak-budak kena rotan. Kenapa? Fa dharbu yufna wa yubqa al-ilm wal adab. Kerana kesan rotan tu dekat punggung tu memang dekat birah, dia akan hilang. Kan? Saya pun sama rotan budak piam. Satu lagi bagi bingat dah pergi sapu. Dan kekal ialah ilmu dan adab dia. Tanpa rotan takkan boleh mengajar budak-budak. Sebab tu Nabi dalam pendidikan anak-anak dia kata gantung rotan kat dinding. Bukan suruh rotan hari, gantung supaya dia beringat. Ingat tak minggu lepas kena rotan yang apa dah, nak buat lagi tak? Nak balik lewat lagi? Tak sembahyang subuh lagi?
Cuba tak rotan tengok. Nak sembahyang, sembahyanglah. Tak sembahyang sudah. Mampu tak sembahyang. Kan? Dan dia kata al-darbu yanfi'uhum wal 'ilmu yarfi'uhum. Dia kata rotan itu beri faedah kepada anak itu, dan ilmu akan mengangkat anak yang kecil ini menjadi orang yang cukup mulia. Walau lal mukhafatu mal qara'u wala katabu. Kalau bukan sebab takut, adakah budak-budak yang nak membaca ataupun menulis? Tak ada siapa yang mau belajar, kan? Kalau boleh main handset hari sampai pagi, kan? Wala mukhaffah kana nas kulluhum shibhu jamaat fala'an wala adab. Kalau bukan kerana ketakutan, manusia ini semuanya seperti batu yang keras, tidak ada ilmu dan tidak ada adab. Kerana itulah pendidikan yang ada pada hari ini tak lagi dipercayai, dan kita terpaksa buka sekolah agama. Orang marah sekolah agama. Model degil. Ini saya contoh model yang degil lah. Sebab degil yang kita buka lagi, kalau tidak tak larat. Kan bantuan tidak ada. Sebulan 20,000 kos nak cari. Itu yang pergi mata tempat ni menjadi pengemis. Hari ni lupa bawa tong tu ada. Kan? Pakai kepiah lepas ni kutip demam. Cari duit mata nak bayar duit guru, tak ada, tak cukup. Kalaulah kita tutup semua sekolah agama ini, apakah kerajaan boleh buka untuk tampung keperluan yang ada? Tak ada. Ini ada model yang bergolak gadai untuk buka sekolah sendiri, tanah sendiri, cari duit sendiri untuk bayar guru-guru dan sebagainya. Bantulah. Orang kata kenapa tak daftar? Ini yang orang tak faham tentang pendaftaran sekolah agama. Pendaftaran sekolah agama, orang majlis agama ada ni, kan? Syarat dia kena ada pelajar dahulu, sama ada 20 atau 25 ikut. Kemudian ada tempat, kemudian barulah kita boleh apply. Dia bukan macam sijil lesen nak berniaga. Minta lesen baru kita berniaga, betul tak? Sekolah agama tak. Kita kena ada pelajar dahulu, kemudian ada tempat baru buat permohonan. Baru dia akan kira macam mana lepas ke tidak. Saya terkena di Negeri Sembilan 3 tahun dia tak lepas. Saya ingat saya saja. Kenapa dia tak lepas? Apa masalah kita? Tak beritahu. Cek balik, rupanya semua sekolah baru tak dilepaskan. 5 tahun kami cuba minta, tak dapat. Akhirnya kami geng-geng muda yang degil ini, ketegak ini berkumpul minta dekat ni. Kenapa? Apa masalahnya? Rupanya ada seseorang di majlis agama yang semua borang kami dipaku sampahkan. Dia tak luluskan semua sekali. 5 tahun tak dapat. Ya Allah, apa salah kami? Minta dia ditukarkan. Ustaz tu, seorang ustaz, Pasal Azhar. Nama Pak Azhar. Dan dapat ustaz baru, alhamdulillah, baru dapat pendaftaran. Jadi bayangkan dalam masa 3 tahun berlaku kebakaran dan sebagainya. Apa yang kami nak kata? Media akan tulis, oh sekolah tak berdaftar. Bukan tak berdaftar. Di Inaya seperti itu. Sebab tu bila saya ada sekolah, saya menziarahi banyak sekolah lain, nak lihat sekolah orang. Ini di Fatoni tuan-tuan. Cuba tengok pondok mereka, dia buat daripada apa? Buluh. Tapi mereka tahu, kalaulah pondok-pondok seperti ini tidak ada di Fatani, anak-anak Islam Fatani akan jahanam. Dan sekarang saya jumpa dengan rakan-rakan daripada Fatani yang anak mereka sekolah kita. Kenapa sekolah kita? Sebab sudah ada undang-undang, anak Fatani tak boleh masuk sekolah biasa lagi. Terpaksa hantar ke sekolah kita. Dan sekarang anak-anak Fatani remaja dimusnahkan. Kenapa? Dengan dadah. Dadah diberikan dengan percuma kepada kepada pemimpin orang Islam Fatani, jahanam ke dia. Kemudian bila dia nak lagi kena bayar. Jadi 20% anak muda Fatani telah dihancurkan. Ini ada satu program dengan golongan ini. Geng-geng Fatani yang berada di sini. Dan rupanya saya pun keturunan Fatani juga. Mana saya tahu? Punya tak tahu. Dan kita juga menyeru kepada sekolah agama supaya dinaik tarafkan, diiktiraf. Dulu kita ada 4 sanawi. 4 sanawi diharamkan, ditutup, dan sekolah agama tak boleh hidup. Akhirnya kita serah kepada orang lain. Hari ini sekolah agama hidup, tak hidup, mati pun tak mau. Tak boleh nak urus. Kita cadangkan lebih baik. Inilah sekolah saya, yang pelajar kecil-kecil ini yang saya ambil di seluruh Malaysia sebenarnya. Kita pilih khas mereka yang bijak, cergas, akhlak mulia, dipertemukan dengan para ulama yang hebat. Mereka diberikan silibus yang cukup tinggi. Sebahagiannya adalah kitab di Universiti Al-Azhar. Siapa guru mereka? Ini guru mereka. 3 orang yang terakhir tu, Dr. Mak Rofah Ismail, Dr. Irwan, orang Pulau Pinang, Dr. Hafiz Kodiang, orang Kodiang, AJK Fatwa Pulau Pinang dan juga Kedah. Ini sahabat-sahabat saya. Sebahagiannya ada master, sebahagiannya ada BA. Tuan-tuan boleh bayangkan, tokoh-tokoh seperti ini yang mengajar di universiti, tapi mengajar benda yang sama kepada budak 10 tahun.
Ini pelajar yang telah berada di Mesir. Tu yang kecil sekali tu. 13 tahun tu. 13 tahun tuan-tuan. Baca kitab fiqh Manhaji bab jihad tanpa baris. Dia boleh baca betul. Sebab tu kita hantar ke Mesir. Dia minta kepada mak ayah dia, bagi tahu Ustaz Roh Hussein, saya nak pergi tahun lepas, Julai tahun lepas. Saya tak benarkan, awak muda sangat, kecil sangat. Dah lah umur 13 tahun, pendek. Takut tak boleh. Dia boleh minta untuk duduk jauh daripada mak ayah dia. Dan dia pergi. Dan anak saya yang tu, yang belakang Tok Syekh tu, 14 tahun. Tahun ini 15 tahun. Rupa tak ada macam saya pun. Macam Tok Wan dia. Mereka berada di sana dengan jadual yang cukup padat. Dan ini pelajar perempuan pertama yang kita hantar ke sana. Nurul Nisa nama dia. Mak ayah susah, jual kuih saja. Tapi anak sangat luar biasa cerdik, berjumpa dengan ulama. Bercakap bahasa Arab, mengajar dalam bahasa Arab. Dan baru ni periksa, dia mendapat anugerah di antara 10 yang terbaik wakil Malaysia, di antara yang terbaik 10 orang. Dalam kelas pula, bukan kita pelajar Malaysia semua, datang daripada Perancis, Afrika, Amerika, Inggeris. Dan dia masih mendapat nombor 1. Dia ini pelajar yang cukup luar biasa. Dia lompat kelas. Daripada kelas awal, lompat sampai tingkatan 5. Sekolah rendah tak masuk. Tingkatan 1, 2, 3, 4 tak masuk. Terus tingkatan 5. Kalau dia lulus sekali lagi ujian bulan 4, kemungkinan dia akan masuk Azhar tanpa SPM. Bulan 9 ini insya-Allah. Dan ini yang cuba kita buat kepada masyarakat, nak bagi tahu bahawa orang Melayu kita, anak Melayu kita sebenarnya cerdik, cuma silibus terlalu rendah. Silibus kita cukup tinggi dan sebab itulah tak ramai yang berjaya. Kan 8 orang baru kita hantar ke Mesir. Usia dah ini tahun ke-6. Dalam masa 5 tahun, tuan bayangkan berapa puluh pelajar yang telah gagal di sekolah kita. Berhenti sebab tak tahan. Belajar 10 jam sehari. 5.30 mula, pukul 11 habis. Agak-agak berapa subjek? Ni nak periksa ni. Ni saya balik lagi ni. Minggu ulang kaji, kemudian periksa. Agak-agak berapa subjek? 35 subjek. Bahasa Arab dipecahkan kepada 7 subjek yang berbeza. Muhadasah, soraf, kemudian kitabah dan sebagainya. Budak-budak belajar relax. Mereka hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran itu setiap perkataan. Periksa daripada pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi. Lengah tangan. Surah Al-Baqarah 2 juzuk lebih, habis. Betul, 80% betul. Alhamdulillah. Ini periksa subjek yang cukup tinggi. Di antaranya ialah mantik. Diajarkan kepada pelajar ini. Mantik hanya diajarkan di Universiti Al-Azhar. Tak belajar di tahap budak-budak ni. Falsafah mereka sudah belajar. Mereka tahu apa itu falsafah. Dah habis satu kitab, kitab yang kedua pula. Dan mereka inilah yang saya kumpulkan, yang saya harapkan mereka ini menjadi satu ulama yang hebat. 20 tahun lagi mereka balik dan mereka akan mengubah Malaysia. Waktu itu saya dan tuan-tuan kita dah mati. Kita sediakan mereka, insya-Allah. Dan di Pulau Pinang saya ada berapa? 2 orang. Setakat ini 2 orang. Orang tu Pantai Pasiak, Ustaz Zul, anak dia seorang. Ustaz Zul kawan saya. Kemudian dekat mana? Meriam Timbul seorang, baru masuk seorang. Kedah seorang, Terengganu seorang, Johor paling ramai sekali wakil daripada ni. Pulau Pinang tak ramai. Saya mencari lagi cucu tuan-tuan yang paling bijak, hantar kepada saya. Biar saya bagi dia terteruk. Biar pandai pergi ke Mesir. Dan kita juga buat anak tuan-tuan yang lepasan SPM, cemerlang bahasa Arab, jom pergi ke Mesir. Tapi datang khusus dengan kita dahulu. Khusus bahasa Arab dulu, kemudian baru pergi Mesir dengan hanya menggunakan SPM tanpa ini. Inilah sebahagian yang dibahaskan dalam surah Al-Qalam dan tuan-tuan boleh dapatkan buku ni nanti di luar sana. Kena habiskan cepat sebab nanti saya nak cetak buku yang lain pula. Dan ini buku dia dengan harga RM20. Saya ingat takat tu dulu. Soalan takat tu dulu. Sebab kalau saya sambung, kita ada 4 surah sampai subuh esok tak habis. Kan? Tapi cukup kita faham sikit. Selebihnya tuan-tuan baca 4 surah, tuan-tuan dah faham. Tunggu, doakan saya tulis buku yang berikutnya. Nanti kita sambung lagi, insya-Allah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.